saya gemetar. Saya biasa di depan TV saya boleh bercakap, kalau di radio saya boleh bercakap, tapi kalau di depan orang-orang yang berilmu ni, saya takut sebenarnya. Tapi dah sudah menjadi satu tanggungjawab kepada diri saya sendiri, yang saya lihat keadaan masyarakat pada hari ini, keadaan pengguna pada hari ini, yang kita sudah melalui zaman, iaitu zaman yang akan mendatang kesusahan kepada kita. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, saya tidak lagi mahu bercakap tentang orang politik. Saya tidak lagi mahu bercakap tentang orang pihak-pihak yang berwajib, yang perlu menjalankan tugas dan amanah mereka. Tetapi saya lebih nak bercakap tentang fardu ain dan fardu kifayah yang kita harus perjuangkan hari ini. Sebenarnya sebelum saya nak lanjutkan, saya nak masa pun tak banyak, saya nak tengok sedikit latar belakang yang saya dapat. Sebenarnya saya prepare untuk masjid ni saya tahu. Jadi saya mau prepare last week. Ini khas untuk masjid lah yang saya cuba sampaikan sedikit all the overall picture apa yang PPIM buat. Jadi kita boleh tengok lah. Kesedaran kita kukuhkan keyakinan kita buat sesuatu, kita rancang sesuatu, akhirnya kita tak takut mati. Itu yang paling penting. Bila kita dah ikhlas, saya rasa kita tak payah takut mati. Takut anak-anak kita ini sudah mati sifat perjuangan, rasakan perjuangan ini tidak ada, dan ia diisi dengan ketakutan. Itu yang saya paling takut sebenarnya. Bukan sebab saya, tetapi sebab kerana Allah SWT. Saya tidak ada kekuatan, saya tidak ada keberanian, saya tidak ada harta. Tapi kalau saya minta kepada Allah Ta'ala, berikan saya keberanian, berikan saya kekuatan, berikan saya harta, saya akan lupa semua perjuangan kita, tuan-tuan. Dia mati berjuang, jangan mati di kursi roda. Dan saya ingin menyeru kepada anak muda, janganlah terjebak dalam puisi. Mati tentang perjuangan PKM. Lillahi ta'ala saya bercakap. Lillahi ta'ala saya bercakap. Berani mati kerana saya berperang kerana Islam. Saya berani mati lillahi ta'ala.
berkata, aku ampunkan segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Itulah sedikit apa latar belakang PPIM. Sebenarnya ada orang yang cakap yang PPIM ni gangster, ada yang kata PPIM ni mafia, macam-macam. Sebenarnya kalau kita bila kita berhadapan dengan takkanlah kita nak kata tuan-tuan jangan kacau Kalau tuan kacau, saya jentik tuan, tak mungkin. Jadi Rasulullah dan para sahabiah bila berhadapan dengan orang bila dia nak pergi berperang, Rasulullah pernah menegur Amirul Mukminin Sayyidina Umar ketika dia menunggang kuda, di mana Umar ni berkeadaan dalam bermegah-megah. Tetapi Rasulullah telah menegur. Rasulullah kata sesungguhnya Allah SWT membenci kepada orang yang bermegah-megah, tetapi Allah SWT tidak akan membenci barang siapa yang bermegah-megah untuk berhadapan dengan pihak lawan untuk melakukan musuh. Kalau lebih kurang begitulah, sebab saya bukan ahli agama, tetapi kita berpegang kepada Al-Quran. Kita di dalam PPIM yang menjadi saya sendiri dimasukkan ke dalam rokab kerana berhadapan dengan isu-isu semasa yang di mana saya tidak tahu di mana kita ingin mendapat pembelaan. Kalau kita lihat pada hari ini, masyarakat pengguna, khususnya pengguna, tidak kira masyarakat India, Cina atau Melayu, semua mempunyai semua mempunyai pendirian, iaitu dia perlu dibela, dia perlu dibela oleh negara di sini. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini, masing-masing membela nasib masing-masing. Kalau saya punya duit, jadi saya sendirilah yang boleh pakai duit tu, orang lain tak boleh pakai. Sebab saya rasa kalau orang pakai, saya nanti miskin. Kalau orang ambil duit saya ni, saya rasa duit saya berkurangan. Tetapi apa yang terjadi di dalam PPIM, kita membawa tajuk pada yang pertama kali bila saya masuk ke masjid, iaitu keperluan dan kehendak. Saya seorang yang berkehendak juga, seperti mana tuan-tuan. Saya sendiri pun nak pakai Ferrari, tapi saya tahu tak, saya punya income pun baru 5,000, nak pakai Ferrari, isi minyak pun tak cukup. Tetapi saya tidak mahu menyentuh tentang orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak ini dia fikirlah. Kalau dia dah tahu berapa yang dia perolehi pendapatan, kalau dia belanja di luar kemampuan, bermaksud dia gagal merancang dalam setiap apa yang dia rancang. Jadi kalau gagal merancang kegagalan. Tetapi saya nak bercakap khususnya kepada orang yang berkeperluan asas tadi.
Tuan-tuan, saya golongan marhain, saya orang yang susah. Saya dilahirkan daripada keluarga yang susah, dan saya berkahwin pada usia yang muda. Isteri saya pun saya bawa hari ini. Pasal kalau pergi masjid dengan surau ni saya kena bawa lah. Biasa kalau pergi ceramah ni saya tak bawa, tapi kalau pergi masjid surau saya bawa. Saya berkahwin di usia muda, saya melalui kehidupan yang sukar untuk hidup. Dan saya rasa apa yang orang rasa. Kalau hari ini orang datang kepada saya, memberitahu yang saya betul-betul besok kalau tak bayar rumah, memang saya kena keluar rumah. Saya tahu apa yang dia rasai sebab saya pernah rasa. Kadang-kadang kita boleh kata, orang boleh kata, siapa-siapa boleh kata, usahalah sampai bila nak minta, usahalah sampai bila nak meminta-minta. Betul, itu orang yang berada dalam kedudukan yang begini, yang mempunyai pendapatan yang tinggi, yang sudah melalui keselesaan hidup. Itu berbeza dengan orang yang golongan makan macam saya, macam sahabat-sahabat saya yang datang hari ini, yang melalui kehidupan yang susah. Tetapi kita tidaklah meminta-minta. Saya tidak suruh kita meminta-minta, tetapi apakah peranan kita hari ini? Kita nak harapkan pihak berwajib seperti zakat, baitul mal, masih lagi kita nak berharap? Saya tidak rasa kita harus berharap lagi. Pada hari ini kita kena ubah mentaliti kita, pemikiran kita, supaya kita jangan berharap kepada orang yang tidak mungkin boleh membantu kita. Sebab itu bila saya diberi peluang masuk ke surau, saya beranikan diri. Sedangkan saya berhadapan dengan orang yang berilmu. Saya rasa golongan yang datang hari ini adalah golongan, mungkin ada yang kedudukan dia tinggi, pendapatan dia tinggi, ada yang kedudukan dia begini. Tetapi ada juga jemaah kita yang hadir hari ini kedudukannya begini, di tahap bawah. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak sedar, dalam kalangan kita ni ada orang yang melalui kepelitan hidup yang kita tak tahu. Sebab kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau, kita berjemaah, lepas ustaz bagi tazkirah, kita balik, kita makan-makan, kita balik. Tapi kita tak tahu yang sedangkan orang yang bersama dengan kita hari-hari itu, dia tidak makan, malah pampers kat rumah pun tak ada, susu pun tak ada. Sebab itu saya nak cuba ubah. Sebab orang yang datang kepada saya di PPIM, dia nak bekas wang lecturer, saya cerita, dia perlukan RM600. Dia nak bayar kereta wajar dia lagi 3 hari. Kalau kereta wajar dia dah masuk 3 bulan. Kalau dia tak bayar, kereta wajar dia kena tarik. Dia kena bayar RM600. Dia pergi ke pihak berwajib, saya tak akan sebut nama. Pihak berwajib kata dia kena buat research lah, ni semua, macam-macam lah. Jadi mengambil masa 2 minggu. Tapi kawan ni besok dia dah kena bergerak untuk pergi bekerja, hantar anak. Ada orang kata dengan saya, pergilah naik LRT, dah tahu kereta nak kena tarik. Itu kita ni bercakap, kita tak melalui. Semua orang boleh bercakap. Orang boleh bercakap usaha. Saya rasa dekat dalam sini pun dah orang buat 4-5 kerja lah. Dah lebih daripada kerja lah. Sampai tidur pun tak cukup tidur. Saya sendiri pun tidur kadang-kadang pukul 3.30 pagi. Sampai tidur tu saya mimpi, isteri saya ada ni, saya tak tipu, tanya dia. Saya mimpi, tolong dia. Isteri saya kata, kenapa? Ya, tak ada, tadi petang ada seorang dia nak kena ambil dengan lo. Jadi saya terbawa sampai ke dalam mimpi. Pasal masalah yang dihadapi oleh masyarakat hari ini very critical, sangat susah. Penduduk yang di sini saya harap kalau kita boleh buat sesuatu. Contohnya, saya punya pemikiran ni agak berbeza sikit dengan orang-orang yang berilmu. Sebab saya ni more kepada berjumpa dengan orang underworld pun saya berjumpa, dengan golongan bekas penagih dadah pun saya berjumpa. Pasal kita train, jadi kita kena masuk dekat dunia dia orang. Saya kena masuk ke dunia dia orang, menyelam. Saya kena menyelam. Saya ada seorang ni saya bawa hari ni, mualaf Azman, angkat tangan. Dia 9 tahun dalam Islam, tapi tak ada siapa boleh guide dia. Jadi kita bawa dia dalam PPIM, kita suruh dia bekerja dengan PPIM, malah dia boleh beramal setiap hari Sabtu Ahad pergi cuci masjid kan. Jadi kadang-kadang kan kita ni cakap kita Islam kan, minta maaf bila saya cakap kan. Saya sendiri pun yang bukan ahli agama pun, saya rasa hari ini pun saya tidak mampu nak buat yang terbaik. Apatah lagi orang yang tidak langsung mempunyai ilmu. Macam dia dulu datang dalam dunia kita yang orang Islam ni kosong, tetapi tidak ada satu benda pun yang kita boleh tunjukkan kepada saudara baru kita dalam Islam yang bahawa kita boleh membantu dia. Tak ada. Pergi kepada pihak berwajib, tak boleh bantu sebulan dia. Tuan-tuan, dia kena buang dengan keluarga, dia kena buang dengan semua keluarga dia pasal dia memeluk agama kita. Apa peranan pihak berwajib yang perlu membantu? Apa peranan kita ni?
Kita semua ni, apa yang harus kita buat? Kita kena buat sesuatu yang saya rasa hari ini tak perlu kita lagi mengharapkan orang yang berkenaan lah. Kita harapkan di dalam masyarakat kita sendiri hari ini. Buanglah parti politik ke, buanglah parti apa sekalipun, hari ini kita bersatu dengan satu nama Islam. Satu nama Islam, kita bawa Islam kita. Tuan-tuan tahu tak, saya jumpa dengan Alung, dia cakap dengan saya, saya tengok ini orang Islam itu kalau tengok itu dekat Quran itu ada kawan saya cerita, wah banyak cantik dia kata. Tapi saya tengok orang Islam hidup tak ada macam Islam pun. Curi juga, pergi kelab malam juga, pergi minum arak juga, pergi rumah urut juga. Macam mana kita nak menonjolkan hari ini yang kita ni orang Islam? Kita ni, kemenangan kita kepada orang bukan Islam adalah akhlak kita pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan, banyak orang yang pergi ke gereja. Saya minta maaf cakap. Kenapa? Sebab ada golongan yang tidak membantu, yang kita sini tak sedar. Berapa ramai orang yang dah murtad, yang hari ini semua buat kerja. Macam mana tuan? Pukul 4 petang habis kerja, pukul 3.45 dah siap-siap nak tunggu nak punch card. Kalau masuk kerja pukul 8, pukul 8 tu punch card, pergi minum kopi. Lepas tu buat solat duha. Betul lah buat solat duha, tak ada masalah. Tapi buatlah solat duha sebelum waktu kerja, tak boleh ke? Macam solat asar juga. Dah tahu habis kerja pukul 5, buatlah solat asar tu selepas habis kerja pukul 5. Yang nak buat juga waktu bekerja tu kenapa? Bukankah kalau kita berhutang dengan majikan kita, hukumnya haram. Tapi kita tak sedar. Jadi ini berlaku ya. Jadi saya nak bawa lebih kepada pembelaan kepada golongan asnaf yang berkeperluan asas pada hari ini, yang memerlukan bantuan kita sebenarnya tuan. Kalau saya kadang-kadang kalau saya keluar pagi, saya balik tengah malam, saya berhadapan dengan orang yang mempunyai masalah. Saya mempunyai masalah. Saya hari ini mempunyai masalah. Kawan-kawan saya mempunyai masalah. Tetapi masalah yang orang datang pada kita, dia mengharapkan 1000 harapan yang kita akan menyelesaikan masalah dia. Tapi kalau kita organisasi yang kecil, kita mampu untuk mengubah sedikit. Kalau kita berpakat-pakat, kalau hari ini masjid ni, surau ni berpakat, surau depan sana berpakat, no politik berpakat-pakat, saya rasa orang Islam akan maju, orang Islam akan pergi ke depan. Hari ini tuan, cuba tuan rasa-rasa kat dalam dia, siapa yang hari ini, yang besok ni kalau tak bayar wang kena keluar, mesti ada. Dalam kita tak sedar, kita tak pernah fikir benda-benda yang ini berlaku. Pengadu yang datang ke PPIM daripada Kuantan, daripada Ipoh, daripada Kelantan pun datang. Apa sebenarnya yang peranan orang di sana buat? Sebab tu saya nak gerakkan masjid ni dengan surau, supaya hari ini kalau di dalam masjid, kalau kita tengok hari ini dia ada tabung masjid dengan tabung akhirat kematian, dengan tabung pembangunan, kalau tak silap saya. Tapi tuan-tuan pernah terfikir tak tentang tabung kemanusiaan? Mungkinlah di surau yang kecil ini mungkin tidak mampu tuan-tuan, tapi tuan-tuan boleh jadikan contoh kepada masjid dan surau-surau di luar. Sebab kami di PPIM 20 tahun. Tahun ni adalah menjelang 20 tahun kita PPIM. Kita dulu kereta tu, Tok Ki ni, saya punya big boss Tok Ki, Datuk Razif ni, kereta ni staff tak nak naik. Waktu dia buka persatuan, waktu dia jatuh, Datuk Nazim ni dulu dia jutawan, tapi dia jangan open PPIM ni dengan no cost, tak ada modal. Tak ada modal, tak ada apa-apa, tapi dia naik hari ini. Yang kita nampak hari ini, saya sebenarnya mewakili grup Gen Y sebenarnya, mewakili anak-anak muda. Saya nak cuba ubah mentaliti. Saya kahwin umur 14 tahun kan? Saya kahwin umur 14 tahun. Anak saya yang sulung saya tak bawa ini. Saya bawa isteri dengan anak saya yang berdua. Saya kahwin muda. Jadi kadang-kadang ada orang boleh menerima, dan saya tak harap pun saya datang hari ini orang terima apa yang saya nak sampaikan. Saya cuma nak berkongsi apa yang dilalui oleh masyarakat dekat luar yang kita rasa hari ini kita harus bertindak. Kita kena bertindak dan kita kena melakukan sesuatu. Jangan tunggu kaya. Saya sendiri ni kat dalam ni, saya nak jenaka sikit dalam otak semua ni. Aku sendiri pun tak lepas. Saya nak tolong orang. Saya sendiri pun tak lepas. Saya tak lepas. Setiap hujung bulan saya yang paling lambat bayar yuran saya. Setiap hujung bulan saya yang paling lambat bayar kereta. Saya lepaskan dulu saya punya staff,
Saya lepaskan mana yang patut dulu, baru saya lepaskan dulu pengadu saya datang yang elektrik nak kena potong, saya lepaskan dulu. Bukan saya nak angkat diri saya, tapi saya nak beritahu ini yang kami lalui. Malah kadang-kadang saya pinjam duit staff saya, dia RM50 kan, bagi dulu dekat ni, dia nak balik tambah bas tak tu. Pasal saya tak ada duit lah. Walaupun income saya sebulan RM100,000 lebih pun habis, saya kena bagi semua. Tapi tuan-tuan, apa yang saya miliki pada hari ini, ilmu. Yang kadang-kadang kalau kita tengok tuan-tuan, berapa ramai orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai harta, yang mempunyai pangkat, yang mempunyai kekayaan, tapi tidak menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan betul. Baik kita tuan-tuan, tak ada apa-apa, tapi kita mampu. Macam Tuan Amri ni mungkin kaya lah, saya tak tahu nak dia macam mana kan. Siapa-siapa lah baik kita tak ada apa-apa, tapi kita pergi masjid, kita tolong cuci masjid. Apa? Daripada kita ada tapi kita tak buat apa-apa. Sebenarnya tuan, kalau kita nak mengubah, dengan izin Allah SWT kita boleh ubah. Kita boleh ubah segala-galanya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pada hari ini orang sekarang zaman ini dah tak memikirkan lagi kesusahan yang dihadapi kepada orang lain. Sebab itu bala, bukan bala lah, lebih kurang macam bala tak sampai kat Malaysia ni. Saya dah malas nak cakap tentang bahan ini berbeza. Kita kena ubah kita punya cara hidup. Kalau hari ini, kalau mudah-mudahan kalau kita dapat mengubah, iaitu contohnya keperluan asas lah, keperluan asas yang dihadapi oleh masyarakat hari ini, supaya kurang-kurang pun kita tak boleh menghapuskan orang yang golongan susah ni, pasti ada. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan tahulah jiran tuan kalau tak makan, tuan-tuan kena tahu, kena wujudkan satu kaunter dekat sini. Wujud dia macam ni tuan-tuan. Saya kalau bercakap kat radio tak ada orang, saya cakap lain sikit. Ni pasal depan orang takut sikit. Dia macam ni. Kalau masjid ni dia ada satu borang aduan, ataupun borang apa-apalah, segala borang yang dan wujudkan satu ahli jawatankuasa memantau masyarakat di sini yang melalui kesusahan. Sekurang-kurangnya you tidak boleh membantu dari segi kewangan, you boleh salurkan channel. Contoh sama ada pihak berwajib yang saya maksudkan tadi ke, ataupun pakat-pakat ke. Ini orang ni nak pakai duit 500 kan, dia pergi kalau masalah nak keluar RM10, RM10, RM50 kan dah 500. Kita kena buat macam tu, kita kena wujudkan macam tu. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikir macam mana kita nak pastikan akan datang dia tidak akan susah lagi. Kita kena fikir. Itu yang PPIM buat sekarang ni. Selepas tolong dan nak make sure kan dia apa selepas tu akan berlaku pada hidup dia. Takkan dia lepas bulan depan kan pinjam lagi, minta lagi. Kalau bagi pancing, bagi umpan, bagikan sekali lah. Tak boleh lah. Jadi kita kena fikir kaedah, dan kita kena bersusah payah memikirkan masalah pada hari ini. Kita dah tak perlu berperang dah. Peperangan yang paling besar adalah ideologi kita. Fikir apa kita nak buat. Kalau ikut, tapi kalau saya gunakan jentera perang saya untuk pergi berperang, saya tak menang. Saya masuk dalam jadi macam grup-grup yang pergi berperang dekat tempat IS sekarang pula orang kata. Tapi saya gunakan teknik, saya wujudkan macam mana relationship dengan, walaupun orang tak suka kita wujud je. Walaupun ada yang orang tak suka kita, tapi kita pergi, kita bawa sejadah, kita bawa ke rumah. Sebenarnya saya datang ni, dia kata pasal apa ni, saya bawa ke rumah, saya bawa sejadah dengan saya building. Tapi apa beza lah. Tapi apa yang kita nak cerita ni, nilai kita, maruah kita pada hari ini. Banyak tuan-tuan, kalau kita tengok hari ini orang yang terlibat dengan alung, orang yang terlibat dengan boras dan menang, perjudian dan penipuan ini kerana apa tuan-tuan? Kalau dekat masjid tuan-tuan, ni antara benda yang saya suka cakap campur, pasal sekurang-kurangnya hari ini kita pergi dapatlah satu input yang all the picture apa yang saya nak sampaikan. Orang yang terjebak dengan alung, boras dan menang, perjudian dan penipuan tuan-tuan, sebab satunya antara sebabnya kesedaran. Di masjid saya tengok ni, saya tengok ustaz-ustaz bagus, ulama-ulama yang datang ke masjid bagus, tapi dia tidak menceritakan sebenarnya apa yang berlaku di luar dan apa yang masyarakat hari ini berhadapan. Dia tak cerita. Sebenarnya ini yang berlaku. Kenapa orang hutang alung? Bukankah hutang alung itu berhadapan dengan riba? Tapi kalau cerita kat masjid, dia akan cerita more kepada riba saja. Dia tidak akan bercerita apa hubungan kait dengan alung yang hari ini masalah semasa pada hari ini. Kita kena cerita tuan-tuan, kita kena berani ke depan. Tak apa tuan-tuan, saya depan rumah uncang peluru, saya cerita betul.
Alung nak tembak saya mati, tapi Allah Ta'ala kan ada. Pasal apa kita nak takut sangat? Kalau dia tembak, peluru tembus lah. Meninggal lah. Kita ajar dalam maut, kita dah sampai, kita pergi. Tapi kita kena buat sesuatu. Kita kena bertindak untuk memastikan hari ini pengguna kita terbela. Orang yang berilmu, kalau dia tak praktik ilmu dia, seperti dia tak ada ilmu tu kan, cakap kena berubah, kena ini. Orang yang datang ke masjid hari ini adalah orang yang golongan dah berubah dan ingin berubah. Tapi masalah hari ini, di luar sana berapa ramai orang yang belum berubah, yang kita hari ini kena tengok dulu. Cuba hari ni Pak Haji Tuan Namri bawa 7 orang pergi kelab malam, ketuk pintu, ajak saya pakai jubah. Saya ingat kelab malam tu tengah nyanyi pun boleh berhenti, apa ni DJ pun boleh berhenti, lampu pun boleh tukar. Kita kena buat satu perbezaan. Saya cakap ni mungkin kadang-kadang orang kata gila dia nak pergi mati yang balik yang dia tak apa tuan. Saya buat. Kita buat je pakai jubah 7 orang di masjid. Habis masjid anak pergi kelab mana? Malam ni kita pergi pantau dandut. Buka pintu, pakai jubah, pakai sokok, berhentilah lagu tu. Orang ingat Jawi datang. Tak, sebenarnya ini peranan kita sebenarnya. Sebenarnya peranan kita hari ini tak sampai. Tuan ni boleh? Boleh bincang. Ni kira boleh bincang ni boleh pergi ya. Tapi janganlah pula hajah-hajah pula pergi. Kan? Kalau dia orang kata dah lah pakai telefon. Dia kata risau pula orang. Dia bukan ingat Jawi datang. Tengah-tengah malam kalau pukul 1 mata dah tak berapa terang. Dia kata ini hantu ke Jawi kata. Jadi itulah yang kita lihat pada hari ini. Kalau kita boleh wujudkan antara benda kat sini, saya tengok kat sini saya nampak banyak tanah. Apa salahnya kita tanam pokok yang boleh mendatangkan hasil. Sekarang ni saya pergi ke masjid, tak ada satu tanaman yang saya tengok boleh makan. Tak ada. Saya pergi surau, saya pergi jelajah surau ke masjid, kan ada tanah sikit je, tanam cili ke, tanam buah apa pun. Tanam sikit sekurang-kurangnya. Satu masa nanti, tuan-tuan kena tahu satu masa di Malaysia nanti akan jadi emas dan makanan sama. Orang nak beli makanan ni, orang boleh tukar dengan emas. Kalau saya tengok keadaan pada hari ini lah, tuan-tuan dah bersedia nak berhadapan dengan keadaan hari ini. Sebab saya duduk sampai ke atas dan sampai ke bawah. Dia peringkat yang tertinggi dan juga peringkat yang terendah. Walaupun saya tidak ada ilmu, saya pergi ke peringkat tertinggi. Untuk apa? Untuk saya nak sampaikan kepada pengguna. Sebab PPIM ni dia pengguna, dia adalah jambatan antara pengguna dan juga kerajaan. Kalau kita tengok keadaan hari ini memang kritikal. Kalau 2016 hari ini, kalau saya tengok, kalau kita tidak bertindak, kita tidak cuba lakukan sesuatu perubahan, mungkin kita akan melalui satu era yang di mana manusia akan pentingkan diri sendiri. Kalau tak wujudkan balik hidup secara Islamik, saya tengok. Siapa cakap yang kalau hidup macam orang Islam jadi miskin? Tak adalah tuan-tuan. Elok je saya rasa. Islam kan cantik, ikutlah betul-betul. Pasal apa tak boleh nak ikut Islam? Islam cukup mulia. Tak ada lagi orang miskin ikut Islam, tak ada. Sebab kita tidak lagi merasai kenikmatan dan kemanisan. Tak ada dah. Kadang-kadang kalau kita tengok gaji kita katakanlah kami contoh apa bayar rumah, kereta semua habis hari 13,500 ataupun 3,500. Tuan-tuan rasa 500 yang tuan-tuan simpan ni, yang ada dekat tangan tuan-tuan ni, kalau orang datang pinjam nak pinjam 500, tuan-tuan bagi tak? Rasa-rasa lah orang ni memang perlu sangat. Bagi tak? Tak bagi punya. Saya percaya. Betul tak? Kenapa kita tak boleh sampai ke level ni? Kita kena sampai. Kawan-kawan saya dekat sini kadang-kadang sampai RM19 dekat dalam akaun. Bukan kita bantu golongan aktivis Alhamdulillah pasal ada niaga. Golongan pengguna yang memang pengadu yang datang. Sebab bila kita berkorban, saya nak sharing juga pada ni, pengorbanan hari ni
Kalau kita sampailah ke level ini, bila kita lepaskan sesuatu, ya Allah, dia punya kenikmatan dia berbeza. Dia dapat balik tu di lain macam. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang isteri saya pun tegur. Dia kata, sampai tak ada duit, dia kata, kenapa bagi lagi? Saya kata, entahlah, kalau saya tak bagi, saya tak boleh tidur. Kalau saya tak bagi, saya tak boleh tidur. Tapi padahal duit ni saya nak bayar rumah. Tapi saya kata, saya rasa dia lebih perlu kot daripada saya. Kita kena macam, kita kena menjiwai. Sebab itu banyak orang semakin miskin. Tuan-tuan pergi tengok kat televisyen, orang susah kena tonjol kat TV. Perlu ke? Orang siapa, bangsa apa? Bangsa Melayu yang semestinya beragama Islam tu duduk bawah jambatan bulan Ramadan. Kita hantar beras je pun kita hantar. Tuan beri, hantar beras mineral water je, tak sampai RM200. Dia punya aib kita tunjuk kepada orang ramai. Sedangkan boleh kan kita tak payah bantu. Saya rasa kat masjid ni pun dah tolong bagi-bagi. Tak ada orang panggil pemberita nak tunjuk kat dalam TV. Melainkan dia ada penyakit kronik yang memang perlu pembedahan sampai 2-3 ribu. Tapi sekadar dia duduk di bawah jabatan, apa salahnya kita ambil bantu dia. Contohlah kalau dia kena kat bawah jabatan Bandar Baru Bani ni, orang masjid pergi ambil kes sekadar waktu duduk kat rumah ni ya. Saya rasa boleh. Tak perlu dah sampai nak tunjuk kat dalam televisyen, nak tunjukkan aib dia. Aib kita pun Allah SWT tutup, tapi aib orang kita buka. Saya memang orang tak suka ramai. Saya harap-harap tuan-tuan suka lah saya. Memang orang tak suka ramai, pasal saya memperjuangkan tuan-tuan sebenarnya. Betul tuan-tuan. Setiap kali pusat hiburan, apa salahnya hari ni kalau ada pusat kelab mana buka sini, tuan-tuan tangkap gambar semua, kita buat kerja sama. Pergi hantar ke Majlis Pemandaran, pergi hantar ke MOF. Tuan-tuan dah boleh buat. Wujudkan dekat sini komuniti penduduk jaringan dengan PPIM. Buat. Dia kata lain macam lah sekarang ni, masjid dah lain macam. Dia dah ambil tahu tentang benda-benda ni. Siapa yang nak berani nak datang nak bagi awam masjid ni? Ramai. Kalau PPIM tu orang datang tahu lah, Yusuf Azmi, Datuk Nazim, Ali Salimin, dia dah tahu lah nama-nama. Masjid orang tak tahu tuan-tuan. Wujudkan macam tu supaya hari ini kesedaran dari segi apa ni, kalau kita tengok hiburan dah semakin berluasa. Saya risau anak cucu kita. Kalau di Brunei tuan-tuan, bukan saya nak puji sebab isteri saya, ayah mentua saya duduk di Brunei. Saya baru balik. Saya puji kat Brunei tuan-tuan. Saya bukan nak puji tuan-tuan, tapi saya harus puji tuan-tuan. Saya habis kerja dengan bapa mentua saya, ada sedikit kerja saya buat. Pukul 9.30 malam, habis masjid, semua bergelap tuan-tuan. Satu negara gelap. Tak ada tempat yang terang. Kalau orang nak buat maksiat, orang nak pergi berjudi, dia kena pergi seberang. Kita kena contoh macam tu. Dan saya tak suruh negara ni mencontohi Brunei. Saya suruh bermula dengan surau ini, contohi daerah you ni, jadikan satu contoh kepada daerah lain. Tapi orang kata Bangi punya surau ni dahsyat lah. Dia orang buat wujud satu komuniti untuk bantu orang susah, wujudkan satu komuniti untuk memerangi orang-orang yang apa ni, alung ke apa. Contoh lah, alung janganlah tuan-tuan, belum sampai lagi tahap tu. Mungkin kedai-kedai judi ada tangkap gambar hantar. Jadi tuan-tuan jadi contoh. Kita kena buat tuan-tuan. Sebab saya pasti abang-abang kita ni ada anak. Anak kita membesar dengan environment yang macam ni. Dah tak ada tempat tuan-tuan. Saya pergi kelab malam. Saya pergi dengan Kementerian Wilayah dan juga 24 agensi kerajaan dan NGO juga. Kita tahu tak berapa faktor umur orang yang pergi ke kelab malam? Umur daripada 15 tahun sampai ke 19 tahun je. 80% adalah golongan wanita, 20% adalah golongan laki-laki. Kalau saya tengok macam saya tengok anak saya. Pasal anak saya yang sudah umur 12 tahun. Saya tengok besar anak saya je masuk kelab ni. Tak risau tuan-tuan. Kita dipertanggungjawabkan ni.
kita diberi tanggungjawab. Saya rasa kat Bami ni antara banyak tempat perjudian. Betul tak kan? Banyak. Apa salahnya surau ni berpakat dengan surau depan? Surau depan tu apa nama dia? Bilik apa? Rauda. Pakat dengan surau Rauda, kita kena buat sesuatu. Program kita buat, kita teruskan program. Tuan-tuan percayalah, saya kata tuan-tuan, surau you akan jadi satu surau yang luar biasa, yang you tak sangka-sangka rezeki akan datang. Tiba-tiba orang menyumbang kepada surau you pun tak tahu boleh datang ni. Kalau dulu kalau isi sembilan mungkin dah 10,000, tak tahulah kan, 5,000, tiba-tiba naik lagi 5,000, tak tahu kenapa. Sebab rahmat tu datang. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, bukan saya pun nak tegur juga antara benda-benda yang saya perlu tegur tentang surau, masjid. Masjid tempat pukul 10 malam tutup. Saya faham, takut barang hilang, kena curi, semua kan. Saya faham. Tuan-tuan tahu tak? Pusat hiburan dia ada 15 pengawal keselamatan. Betul 15 pengawal keselamatan. Sebab tempat tu adalah lubuk emas, duit. Bonzer dekat toilet ada, bonzer dekat depan dekat depan pintu ada, kat parking ada, semua cukup. Sebab ada gaji. Apa salahnya, saya rasa surau mungkin tak mampu nak buat macam tu. Apa salahnya masjid upah satu pengawal keselamatan pagi, satu pengawal keselamatan siang, malam. Bayar gaji 1,200 siang, 1,200 malam. Ada musafir, tak payah dia nak sewa hotel tuan-tuan. Tak payah orang Islam nak pergi duduk dekat bus stop. Barulah orang yang bukan Islam pun kalau dia singgah, dia boleh singgah kat masjid. Saya rasa dia boleh tidur, tapi dia kena tutup aurat lah, betul-betul dengan pakaian betul, ikut sikrah yang betul. Dan dia pun lama-lama mana tahu tengah subuh azan dia bangun, dia nak peluk Islam ke, dia tak tahu. Tapi kita masjid tutup 24 jam tutup. Lepas pukul 10 tutup, lepas pukul 10 tutup. Banyak golongan musafir tak tahu mana nak beli tu. Itu masalah. Itu antara masalah yang saya cuba nak beritahu lah. Kita cuba ubah sesuatu lah. Sebenarnya saya tengok surau ni adalah antara, saya tengok ada jawatan kuasa ni bagus. Harap-harap perkongsian yang saya cuba sampaikan ni bukanlah satu benda yang saya nak melontarkan kemarahan. Saya cuba nak berkongsi. Sekurang-kurangnya saya rasa tuan-tuan bersama dengan saya dan saya boleh bersama dengan tuan-tuan, supaya kita ada persamaan. Kadang-kadang tuan-tuan, saya kadang-kadang saya menangis, saya sedih. Bila saya susah tak ada siapa tolong. Betul. Kadang-kadang saya cakap dengan isteri saya waktu lepas solat, saya kata, bila saya dalam keadaan saya kesusahan hari ini, tak siapa tengok saya. Saya harapkan sahabat saya, dan saya tahu sahabat saya sendiri pun tengah tak ada duit. Tapi kalau tuan-tuan ni ramai tuan-tuan, saya Bami, saya call Tuan Amri tolong selesaikan masalah satu makcik ni, tak ada tempat tinggal Tuan Amri, bagi dia tidur surau sementara waktu. Kita ada benda, kita boleh buat, kita bina jaringan. Sebab tu tadi waktu saya datang, saya cakap dengan aktivis PPIM, saya kata ambil nama dan nombor telefon. Bukan apa, sekurang-kurangnya kita ada channel di Bani. Saya boleh call Haji, tolong saya Haji, saya bukan minta tolong duit Haji, tolong bantu ni pakcik ni, ada tak surau ni boleh dia tidur sekejap ke, tolong bagi dia makan sebentar kami nak sampai. Jadi benda tu berkembang. Kita tak perlu lagi nak mengharapkan lagi pihak berwajib sampai bila tuan-tuan. Tempat pungutan, saya tak nak sebut badan tu, kalau saya kena saman, saya dah tak ada duit. Tempat pungutan bersepak di mana-mana. Tempat untuk kita memberi. Tuan-tuan tengok kalau kita nak bayar zakat ni kat mana-mana dia ada. Dan saya tahu ahli karya masjid pun bila dapat dia kena bagi pada pihak zakat. Dia pun punya tanggungjawab. Itu memang dia kena bagi. Tapi tuan-tuan, tempat untuk memberi zakat satu negeri satu. Kalau saya ni duduk di Shah Alam, saya duduk di Subang Jaya, saya nak pergi ke Shah Alam, saya nak kena bawa anak saya 3 orang, contoh saya bawa 3 orang anak saya dengan isteri saya, kena naik bas pergi balik RM50, dan saya pergi belum tentu saya dapat bantuan. Betul? Mungkin
Mungkin saya pinjam dengan jiran sebelah saya, minta tolong saya nak pinjam RM50, nanti saya balik, insyaAllah saya bayar balik. Balik-balik tak ada duit pula. Dia tadi cakap balik, nanti nak bayar balik. Jadi kita sekarang ubah. Orang yang berkehendak, orang yang ada juga orang yang meminjam alung ni, dia nak menaikkan taraf dalam perniagaan dia, itu adalah dia bertindak di luar kemampuan dia, itu salah dia. Itu salah dia. Tapi tuan-tuan, ada juga yang meminjam senti haram ini, meminjam alung ini kerana dia hendak memenuhi keperluan asas hidup dia, tuan-tuan. Macam mana tu? Dia dah terlibat dengan riba, riba tak ada pintu keluar. Mana pintu nak kawan dengan Allah dan Rasul, tak ada pintu. Sampai hancur kehidupan. Melainkan dia bertaubat dan dia balik. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam keadaan dia terpaksa, tuan-tuan, dia tengok isteri dia, macam saya tengok isteri anak 3 orang. Takkanlah saya nak kena keluar rumah ni. Kalau saya keluar rumah ini, kalau besok saya kena keluar rumah, macam mana anak saya nak tinggal mana? Takkan saya nak tinggalkan anak saya kat bus stop, isteri saya dekat bus stop, nak mandi dekat mana? Betul tak? Itu yang berlaku. Jadi bila saya tengok macam tu, nak tak nak saya terpaksa. Ya Allah, ini niat menghalalkan cara kononnya. Mana ada niat yang menghalalkan cara, tapi niat menghalalkan cara pinjam dia juga alung. Dan tak ada sos lain. Minta dengan abang tak tolong, minta dengan ayah tak tolong. Ini berlaku tuan-tuan kepada masyarakat pada hari ini. Abang langsung tak nak tengok adik, adik pun tak nak tengok abang. Tutup pintu. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan sama ada didikan kita kurang ke ataupun kita dah tak sedori. Tuan-tuan balik dan review balik apa yang saya cakap, betul tak dia kalangan ahli keluarga kita je selepas berkahwin dia memang dah time hari raya je nak pakai kereta Abang Ji pakai kereta bus kita kena pakai up sikit. Jadi ini berlaku. Itu lantaklah dia berkehendak. Dia susah sebab dia sendiri cari susah. Tapi saya cerita hari ini di golongan yang keperluan asas hari ini, yang memang kicap tu pun kalau boleh dia nak jimat lagi, nak sikit-sikit, sos pun sikit. Dah sampai tahap itu, nak jimat macam mana lagi? Nak jimat macam mana? Beras tu pun kalau boleh air lebih. Kita yang cepat sikit, air lebih. Dah sampai tahap macam tu kita hadapi keadaan hari ini. Ada lagi orang cakap kita kena buat 2-3 kerja, 4 kerja, kita kena bawa bekal, kan? Kita dah kena mula masak di tempat kerja. Astaghfirullahaladzim. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya pelik lah. Saya bukan golongan yang berilmu tau. Saya bukan orang yang pandai, tapi saya boleh berfikir. Takkanlah saya nak bawa periuk pergi tempat kerja. Saya nak bawa periuk ke? Saya rasa Ramli nak bawa periuk ke pergi tempat kerja. Saya rasa isteri saya pun selalu bawa bekal untuk saya. Yang kita ni hari ni pun rasanya kita mampu untuk makan dekat luar pun isteri kita bekalkan kita. Kalau nak isteri saya ikut cakap orang tu, isteri saya bagi saya periuk, bagi saya kuali, saya pasarkan tempat kerja, macam mana? Pasal orang yang bercakap hari ni kadang-kadang dia bercakap tanpa ada asas. Tuan-tuan tahu tak, masyarakat hari ni sedih tuan-tuan. Ketawa-ketawa juga. Tapi masyarakat hari ini sedih tuan-tuan bila kita buat satu spekulasi, buat satu statement yang sebenarnya kita tidak menyelami. Kita tak masuk ke dalam itu. Contoh tuan-tuan, kita balik rumah, isteri kita dah basuh kain dia segala benda, kita balik-balik tak buat kerja. Balik-balik kita tegur isteri, tak buat kerja. Boleh. Isteri kita basuh kain, jaga anak, hantar anak pergi sekolah segala benda. Tapi bila you buat satu kenyataan yang membabitkan, saya tak mau cerita golongan yang macam ni. Saya nak cerita golongan marhain macam saya, yang melalui kehidupan yang susah,
yang hari ini tidak siapa pun nak membela. Tuan-tuan tahu tak, hari-hari saya ingat seminggu saya tak dengar orang menangis mungkin 3 hari lah. Tapi kalau telefon menangis, SMS, apa yang dia punya, apa panggil tu, template, yang gambar nangis banyak-banyak tu, yang gambar nangis sama panjang, saya kata kita nak habis ni. Pasal apa, kadang-kadang dia telefon kita tak dapat jawab dari itu, dia hantar SMS, dia nangis tu panjang lah cerita dia nangis. Dia pun pandai juga. Jadi itu yang dia hadapi, sampai SMS pun boleh menangis. Jadi itu yang dia hadapi. Guru-guru hari ini tuan-tuan yang tak ada, betul tuan-tuan, you tahu tak, guru-guru hari ini berjumpa dengan saya secara personal, anak guru besar sendiri jumpa dengan saya. Sampai kata Cik Yusof, boleh tak jadi pengurusi PIBG dia? Sampai macam tu, saya kata saya datang nak berkongsi tentang pemasaran anak muda pada hari ini, budak-budak sekolah supaya bendung dari awal. Dia suruh jadi pengurusi terus. Macam diorang sendiri pun pendapatan tidak mencukupi keperluan asas hidup mereka. Orang kerajaan tak boleh buat dia ke? Cikgu-cikgu tak boleh. Tapi dia kata terpaksa je, so saya buat juga dia. Buat apa? Dia kata saya kadang-kadang saya pergi jual minyak wangi lah, saya pergi buat macam-macam kerja. Macam mana nak buat 3 kerja? Ada orang bagi statement tu, dia kata 3 kerja kena buat. Tapi orang pihak berwajib 1 kerja dia boleh buat. Kalau buat 2 kena. Sebab tu kita ni kadang-kadang Allah Akbar, saya ingat dia nak kena makan vitamin. So, kita tak tahu kan, kadang-kadang manusia ni yang dia berbicara berbeza dengan apa yang dia disimpan, kadang-kadang kita tak tahu. Tapi kalau suruh bawa periuk, kena hati-hati lah cakap pasal apa nak kena bawa bekal. Tu saya risau. Saya dulu tuan-tuan, waktu zaman saya sekolah, saya tak tahu tuan-tuan pasal masalah negara. Dulu pergi universiti, saya pernah buat satu ceramah di satu koperasi suruh budak universiti. Semua cerita tentang politik, bukan cerita pembangunan ekonomi tu. Kita dulu sekolah tak tahu pasal politik. Sekarang ni budak sekolah, saya tanya anak saya pun dia tahu. Dia bukan cerita saja PM tu siapa, di mana Perdana Menteri, dia tahu semua cerita. Dia tahu everything. Dia tahu segala-galanya. Jadi kadang-kadang ya saya sendiri kena wajib beritahu pada anak saya siapa Perdana Menteri Malaysia, siapa di mana Perdana Menteri. Tapi anak saya boleh tahu siapa kabinet ni, siapa tu, hebat dia. Pasal dia pula ambil tahu. Pasal dia kata, saya dah kena train dia pula okey, fasa kedua ni abang bila nak melepasi zaman remaja ni, abang kena lalui lingkar-lingkup dia macam ni. Saya dah beritahu pada dia. Dia kata, ya, abang ready. Dia ready. Saya pun tak tahu dia ready macam mana. Tapi budak umur 12 tahun boleh cakap macam tu, kita kena tahu lah. Jadi saya rasa ada banyak masa je, 5 minit. Saya kan kalau bagi mic ni sampai besok saya cakap tu. Pasal saya kan, saya bercakap kadang-kadang isteri saya pun pelik. Dia kata keluar pagi, dia kata balik, kadang-kadang saya balik lah pasal saya dah pindah KL. Saya keluar pagi, saya bercakap, tuan-tuan, saya rehat time solat, cakap pasal apa? Selagi saya jumpa sesiapa saja yang saya jumpa di depan mata, saya akan sampai. Walaupun orang tu kata gila, tapi tak. Bukan kalau suruh buat begitu, sampai ke satu ayat ni. Tapi saya sampai daripada sudut berbeza. Tuan-tuan mungkin boleh sampai dari segi agama, tapi saya more kepada saya terus detik lagi. Tak boleh tuan-tuan. Ya, orang zaman sekarang dia tak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak boleh tuan. Kena ubah. Betul. Isteri saya marah saya. Saya lembut sangat dengan anak waktu dulu lah. Saya kalau marah anak dia, abang jangan buat, abang jangan buat. Itulah ayah. Ayah saya manja kata dengan anak. Sekarang saya marah pula. Anak saya pula kata, ayah garang sangat sekarang. Jadi kita sekali, apa yang saya cuba sampaikan, kita bendung dari awal. Jangan sampai dia berlarutan. Selagi kita boleh tegas, selagi kita boleh buat sesuatu. Sebenarnya saya nampak wajah Tuan Amri ni dengan ahli majlis tadi lah. Saya harap ahli majlis itu adalah seorang ahli majlis yang mempunyai ilmu,
dan dia praktikkan ilmu itu kepada masyarakat. Saya berharap macam itu. Dan saya harap ini bukan kunjungan saya yang pertama dan terakhir. Kalau saya dapat berkongsi lagi, saya banyak benda nak bawa. Sebab tu sebenarnya kalau saya nak fokus kepada keperluan dan kehendak ni, saya tak boleh cerita semua benda ni, benda-benda yang saya sampaikan tadi. Jadi saya cuba bagilah semua picture, dan lepas ni mungkin kita kalau dapat diberi peluang, kita akan lebih bercerita dari satu-satu tajuk topik. Mungkin kita akan bawa bagaimana cara penipuan boleh sedang menang membuatkan orang terpedaya. Ada orang berkata orang yang kena dengan goreng sambal ni sebab dia tamak. Inilah, itu saya kata orang yang tak faham dia buat kenyataan. Tamak ni nak kaya. Tuan-tuan tahu tak, within 3 hours you boleh keluarkan 250,000. You think you tamak? You rasa dia tu tamak ke ataupun dia dipukau? Semua all the case yang saya buat 3 jam saja dia boleh withdraw 250,000. Saya rasa kalau saya call Tuan Ramli minta tolong, saya nak pakai duit 1,000. Tuan Ramli kata, esok hari ni belum ada tapi besok insyaAllah saya cuba bantu. Satu hari betul tak? 1,000 je saya kata, 250,000 3 jam. Sampai balik ambil buku tabung haji, ambil buku SP, semua ambil. Dia dipukau. Sebab tu tuan-tuan kena faham persepsi apa yang cuba disampaikan oleh di dalam newspaper oleh pihak berwajib, dia more kepada tamak. Kenapa minyak alung sedangkan alung dah memang salah? Betul? Kenapa terlibat dengan perjudian? Perjudian memang saya cakap orang yang pergi berjudi itu pelik lah. Perjudian you tak boleh kata you kena tipu. Itu adalah kemahuan you. Kalau orang pergi pusat hiburan, itu kemahuan dia. Tapi kalau orang terlibat dengan penipuan, adakah kemahuan dia? Siapa yang mau ditipu, Ustaz? Betul Ustaz? Tak ada. Saya nak kena tipu, saya pun tak nak. Tapi orang yang menipu lebih bijak daripada saya. Jadi itulah sedikit perkongsian. Mudah-mudahan Tuan Haji, Puan Hajar yang macam ibu saya sendiri, kakak-kakak kan, abang, insyaAllah kita boleh wujudkan satu sekretariat di sini untuk kita buat satu kluster antara supaya you boleh bantu masyarakat di sekeliling you, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi? Boleh kalau nak tanya? Oh ya. Ada soalan? Gelandangan sebenarnya begini, itu saya kata mentaliti. Gelandangan ni berlaku sebenarnya. Saya macam ni tuan-tuan, umur saya 6 tahun, umur saya 7 tahun, saya pergi ke sekolah saya cari customer, bukan cari kawan. Saya melalui kehidupan begitu, cari customer, besok sampai order nasi lemak dengan kari pap. Jadi sebenarnya gelandangan yang berlaku kepada masyarakat, terutama khususnya orang Melayu pada hari ini, kerana memilih kerja selalu. Kerana mereka lebih memilih kerja. Bagi saya, contohnya, kalau dah tidak ada kerja, bermulalah dengan kerja apa pun yang mendatangkan rezeki yang halal. Tak ada masalah. Saya rasa banyak pekerjaan, tetapi hari ini warga asing yang banyak monopoli kerja-kerja yang ada kat Malaysia pada hari ini. Dah tak ada orang dah. Pasal apa? Minta orang kata saya ada kilang. Pekerja saya semua orang Indonesia. Sebab orang Melayu 2 minggu kerja hilang. Ini kebanyakan golongan gelandangan lah. Sebab golongan gelandangan ni kadang-kadang ada yang dia memang dia pelajaran dia tak tinggi, ataupun yang tinggi tu kadang-kadang dia memilih lah. Tapi yang tidak tinggi pun memilih kan, kadang-kadang dia tengok pada ini. Jadi seharusnya kita ubahlah. Nak berjaya, boleh berjaya, percayalah dia kata. Ya, pertama percaya dalam hidup yang yakin. Bagaimana
BPIM menentukan suatu kes itu genuine atau tidak. Okey, sebenarnya begini ya. Saya dah berjumpa beribu orang ni soalan dia. Kadang-kadang saya dah boleh tangkap daripada wajah dia sendiri. Saya dah tahu sama ada dia datang untuk menipu ataupun dia memberitahu satu kebenaran. Itu kita dah ada belajar satu from body language dan from cara dia bercakap. Dan kita akan siasat. Kita tidak akan menerima satu-satu aduan itu dan kita terus membuat satu gerak kerja tu, tak ada. Kita akan siasat, benar ke dia menipu, benar ke dia ditipu. Kadang-kadang ada juga yang dia kata dia ditipu, hakikatnya dia menipu, ada. Jadi benda itu kita akan siasat dan kita akan ambil segala maklumat. Dan kita ada juga pegawai penyiasat kita sendiri, PBIM punya aktivis yang buat kerja, dan kita juga ada motivator selepas daripada kes selesai, apa yang wajib dia buat untuk supaya dia tidak berterusan dengan penipuan yang setiap daripada kes yang dia alami lah, untuk dia melepasi kepada satu benda yang baru dalam hidup. Saya rasa soalan sekarang untuk mencapai sekali anak hukum terhadap suatu kebenaran dalam Islam. Oh, Islam. Okey. Sebenarnya ini satu soalan yang baik. Tuan-tuan, sebenarnya saya ni saya dah tua, tapi mungkin umur saya masih muda. Saya dah tua, saya rasa diri saya dah tua sekarang. Cuma saya lihat pada hari ini, anak-anak muda hari ini dia sudah tidak macam dulu. Dia dah takut mendekati masjid. Sebab apa? Ada berlaku satu kisah bekas banduan jumpa dengan saya. Dia kata dia pergi masjid, dia baca surah Al-Baqarah, dia kata. Surah Al-Baqarah. Lepas tu dia minta satu ustaz tu ajar. Lepas tu ustaz tu kata cuba baca. Belum sempat dia habis baca, ustaz tu kata apa kata ustaz tu. Jadi sebenarnya saya lihat saya rasa masjid ni tak macam ni lah. Banyak masjid yang begitu. Dia dah tidak, contohnya kalau orang datang ke pintu masjid, dia rambut dia panjang, dia pakai rantai, tindik sini, seluar koyak, rasa-rasa tuan-tuan nak bagi dia masuk ke? Saya tanya ni, Tuan Amri, bagi masuk tak? Kena bincang. Kena bincang. Tuan-tuan, sebenarnya di kalangan aktivis PPIM, bekas panduan pun ada yang kita motivate balik, bekas penagih dadah, bekas gangster yang dah bunuh orang 8 kali pun ada, yang kita motivate dia balik kerana dia nak balik kepada Islam sebenarnya, tapi tidak ada orang yang menyampaikan ilmu kepada dia. Jadi saya haraplah ahli karya masjid dan juga jemaah masjid, ahli jemaah di dalam masjid memberi ruang kepada beliau. Kita anggaplah dia orang yang tertinggi. Sebab Rasulullah pun benar kan, orang masuk ke pintu masjid walaupun dia seorang pencuri, perompak, penyamun. Pertama, kita biarkan lama-lama, kita tegur dan kita cuba gunakan segala teknik yang ada untuk membantu dia. Dia lain kali pergi masjid, ataupun kita boleh buat ambil kain batik, bagi dia kain plekat, ataupun besok bagi dia satu baju. Jadi dia faham, you tukar dia dengan cara orang kata lemah lembut dah. Jangan you bantu apa ni pergi masjid pakai rantai ni, pergi masjid bertindik ni. Jadi bila you buat satu statement yang macam tu, jadi banyak orang tak nak mendekati masjid. Orang jadi takut. Kadang-kadang soft semua dah masuk, dia masuk last. Bila habis dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disuk dia ingat. Pasal dia takut. Relationship tu dah tak ada. Cubalah bina aura dalam masjid. Jadikan tetamu baru yang datang, kita sambut, kita binalah sesuatu di sini. Sebab kalau tuan-tuan pergi, saya bawa sekali je Tuan Amri, duduk satu hari je saya.
Tuan Amri kalau tak nangis, Tuan Amri hero. Hero lah. Saya ni cuba keras hati saya, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Tapi saya pun menangis kadang-kadang. Bila makcik tu dah sampai, dia pegang kita. Nak, tolong ya. Allah Akbar. Siapa nak tolong dia kalau pegang kita? Saya dah mendapat seperti satu batu, satu benda yang dia datang. Bila katalah seorang ibu datang kepada kita, tolong nak, macam mana kita dah mendapat satu. Ada orang kata beban, bagi saya tak. Satu benda yang besar, ujian yang perlu kita lepas. Tapi setiap hari kita lepas. Okey, ada lagi. Okey, Pak. Okey. Persatuan pengguna Islam Malaysia. Cat. Oh, okey. Oh. Okey. Oh, okey. Oh. Okey. Okey, sebenarnya begini, kita buat dua-dua side. Mencegah kita buat, bertindak pun kita buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya kita punya fokus sebenarnya adalah mencegah, kesedaran, more kepada kesedaran. Tetapi dalam masa yang sama, benda itu dah harus kita bertindak juga dalam masa yang sama. Kadang-kadang ada satu, contohnya macam ni tuan-tuan. Dia datang, dan memang kalau besok dia tak bayar hutang lalu, rumah dia kena balik cat. Dan kita go to the report, everything semua kita buat. Tapi you faham lah, channel ni kadang-kadang ada yang jalan dengan baik, ada yang tak jalan dengan baik. Kalau jalan dengan baik, Alhamdulillah. Tapi kalau tak jalan dengan baik, dan kita kena bertindak sendiri. Kita bertindak bukan kita pergi segah halu tu, tak. That means kita akan buat apa yang patut. Sementara pihak polis sampai, kita kena tunggu depan rumah dia. Maksudnya kita pergi bosan. Maksudnya kita mencegah, kita buat apa ni, dan juga bertindak pun kita buat. Tapi sekarang ni, apa yang saya cakap sekarang ni, dulu kita punya skop pekerjaan adalah more kepada kesedaran, kepada halal. Tapi sekarang ni orang dah, saya pun tak tahu tuan-tuan, kenapa orang semua datang BBM. Jadi kita dah jadi macam 30 orang, 30 kerja kita buat sekali lah. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya kita tak boleh, tapi kita bolehkan juga. Sebab tapi kita tak boleh, kita kena jelaskan kepada pengadu kita dah buat terbaik tapi tak mampu. Ini yang kita mampu. Jadi kita cuba jelas, apa yang you kata tu I faham. Kita buat dua-dua. Tapi kadang-kadang badan yang patut bertindak, enforcement daripada segi penguatkuasaan, I think I don't need to tell you lah. You tahu banyak daripada saya. Kadang-kadang orang anu dah sampai dalam rumah pun. Oh tak boleh, make police report first lah, macam-macam lah. Kita malah nak cerita kan. Itu saya nak mau kepada gerakan kita lah. Ada, saya rasa last lah sebab solat isyak lah Ustaz. Ada last soalan ke? Kalau tak ada, okey, pertama saya nak beritahu kes berkaitan dengan pertama bila kita menghadapi satu-satu kes, kita kena faham bila kita dapat satu kes, kita kena cari maklumat yang tepat. Pertama, channel mana kita nak pergi, bukan PBN dulu. Pertama, okey, kalau katakan kita terlibat dengan jenayah, contohnya ni unsur jenayah, pertama kita pergi kepada pihak berkuasa iaitu PDRM. Okey, ini terlibat dengan lesen, kita pergi ke Majlis Pemandaran. Lepas tu
Kalau ini melibatkan masalah pihak berkuasa yang ada setengah-setengah tak bertanggungjawab pun, kita pada Suruhanjaya integriti. You kena faham. Jadi benda ni yang insya-Allah akan datang, saya tengah kumpul modul ni untuk saya bentangkan supaya masyarakat tahu channel mana nak pergi. Jadi tidak lagi orang boleh mempersalahkan masyarakat hari ini. Nanti orang kata pengguna sini tak ada buat aduan. Sebenarnya saya rasa dah beribu lah pengguna buat aduan, tapi kadang-kadang badan yang bertindak ini dia ingat kita tak bijak. Jadi sekarang ni kita kena bijak. Kita kena bijak dan kita kena bertindak untuk mencegah dulu ni sebelum terjadi. Dan kalau dah terjadi pun kita kena pergi cari satu solution, iaitu kat mana kita pergi. Bila dah kita dah buat laporan semua, polis dah buat, Majlis Pembedaran dah buat, MOF dah buat, Suruhanjaya Integriti dah buat, JIPS dah buat, Tata Tertib Bukit Aman kita dah buat, semua dah buat ni, barulah last kita pergi pada PPIM. Sebab PPIM ni sebenarnya orang kena faham kita adalah badan bukan kerajaan yang tak tahu macam manalah, terlalu popular. Bukan cari populariti, tapi terlalu popular sampai kan orang ingat kita ni macam kerajaan. Tapi sebenarnya inilah peluang untuk kita bina ukhuwah. Dan kalau ada ustaz-ustaz nak mengajar dalam PPIM, nak mengajar anak buah kita yang terlibat dengan yang baru masuk pada PPIM, yang terlibat dengan data, you boleh support. Kita tak ada duit, kita bagi tu susah kan. Kita tak ada duit, tapi setakat you datang minyak makan you, untuk you bagi ceramah untuk 50 orang 100 orang, kita sanggup biaya. Itu no problem. Pasal apa? Kita nak orang bekerjasama. Sekarang ni kita ada beberapa ustaz saja yang mengajar di kita punya tempat lah, Gen Y punya generation. Tapi yang bahagian Gen X ni pun ada juga, tapi itu ustaz yang berbeza. Kalau ada nak offer diri boleh, insyaAllah. Ada apa-apa lagi? Okey, terima kasih